Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Kita bersiaran sekali lagi di studio satelit kami di World Trade Center Kuala Lumpur, WTC Kuala Lumpur. Dan kita perlukan penjelasan lebih lanjut beberapa perkara yang dikongsikan setiap hari persidangan media yang diberikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan kita berkaitan dengan COVID-19 ataupun COVID-19 ini. Ada beberapa perkara perlu kita teliti dan juga mendapatkan sedikit penjelasan lebih lanjut. Antaranya kes-kes yang sudah pun dilakukan ujian ataupun saringan. Pertambahan makmal yang disediakan oleh pihak berkuasa termasuk kerjasama dengan pihak hospital universiti dan juga pihak makmal swasta. 25 makmal setakat yang diketahui yang diumumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk melakukan ujian dan juga mengambil sampel-sampel yang sudah pun dilaksanakan. Begitu juga ujian saringan secara massa dengan kerjasama sekali lagi dengan hospital swasta dan juga hospital rujukan di semua negeri untuk memastikan kita dapat melakukan jejak kontak secara besar-besaran kerana untuk memastikan jarak sosial dapat dilakukan iaitu isolasi kepada mereka yang ada jangkitan COVID-19 yang positif. Begitu juga pertambahan kes yang dijangkakan oleh Kementerian Kesihatan menjelang pertengahan April nanti, iaitu sekitar mungkin lebih tinggi daripada apa yang berlaku pada ketika ini, memikirkan atau melihat data yang ada di Kementerian Kesihatan, terutamanya mereka yang baru pulang dari luar negara dan juga kluster yang sedia ada, iaitu kluster tabligh, iaitu kluster Sri Petaling yang sudah memasuki jangkitan kepada generasi keempat dan juga generasi kelima. Dan dari aspek mereka yang meninggal ataupun kes-kes fatalities, kita lihat ada isu di mana mereka yang dibawa ke unit rawatan ataupun hospital kita, kebanyakan mereka yang sudah berumur 60 tahun ke atas dan ada kes-kes ataupun penyakit kronik yang lain seperti diabetes ataupun darah tinggi dan seumpamanya. Mengapa kita boleh lakukan pencegahan lebih awal untuk memastikan mereka yang begitu terdedah dan vulnerable ini diberikan rawatan lebih awal kalau dapat dilakukan. Jadi semuanya ini saya akan bersama dengan Datuk Profesor Dr. Awang Bulgiba Awang Mahmud, pakar epidemiologis kita. Assalamualaikum Prof. Apa khabar? Assalamualaikum. Okey. Prof, daripada penerangan Datuk Nur Hisham beberapa hari lalu bahawa kementerian dan juga kerajaan sudah bersedia untuk melakukan lebih banyak ujian. Itu juga yang ditegaskan oleh WHO untuk semua negara yang sudah pun ada kes COVID-19 ini melakukan ujian secara massa ataupun secara berskala besar. Jadi pandangan Prof tentang itu, adakah kita sudah bersedia? Memang melakukan lebih banyak ujian adalah suatu langkah yang baik dan saya memang menyokong penuhlah usaha Kementerian Kesihatan untuk melakukan ujian dengan lebih banyak lagi. Masalahnya sekarang adalah berapa bilangan makmal yang mampu melakukan ujian yang perlu dilakukan oleh Kementerian Kesihatan tersebut. Jadi dengan pertambahan makmal lain, kemungkinan kita boleh melakukan ujian yang lebih banyak. Kalau kita gunakan makmal yang sedia ada, mungkin saya rasa tidak mencukupi lagi. Okey. Dari sudut makmal, adakah kita wajar membuka lebih banyak makmal dengan meminta kerjasama pihak swasta kerana mereka juga ada melakukan saringan dan ujian mereka masing-masing tetapi berskala kecil dan melalui temujanji lebih awal terutamanya di hospital swasta. Adakah kita wajar pakai kaedah ini lebih meluas dan tidak hanya membebankan kepada hospital rujukan yang ada di seluruh negara, Prof? Sekiranya ada kemampuan di pihak makmal swasta dan mereka melakukan ujian mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, maka saya tidak nampak kenapa kita tidak boleh menggunakan makmal tersebut. Yang menjadi faktor yang mungkin menghadkan kemampuan makmal tersebut adalah adanya reagent ataupun bahan kimia yang sesuai untuk digunakan dalam makmal tersebut. Jadi sekiranya bahan kimia tersebut memang ada,
dan tidak terdapat masalah dalam pembekalan bahan kimia tersebut. Kalau kita lihat pengalaman Amerika Syarikat yang sedang bergelut menangani wabak COVID-19 ini, pihak ataupun Amerika Syarikat yang diberikan penjelasan oleh Dr. Anthony Fauci misalnya mengatakan unjuran Amerika Syarikat akan mengalami lebih kurang 200,000 pesakit yang mungkin mati dan berjuta lagi akan dijangkiti positif COVID-19. Itu unjuran yang dikatakan, tetapi boleh berubah-ubah kerana sasarannya seperti sasaran bergerak, moving target. Jadi bagi negara kita, apakah fokus yang boleh kita baca dan di mana kedudukan kita menjelang minggu-minggu akan datang, Prof? Okey, saya rasa sukar untuk memberi satu jangkaan yang tepat dalam hal ini. Ini disebabkan bilangan kes ini bergantung kepada berapa ujian yang kita lakukan. Jadi kalau kita lakukan lebih banyak ujian, kemungkinan besar kita akan mendapati peningkatan yang lebih drastik, yang lebih mendadak. Dan ini mungkin bukan disebabkan terhadapnya kes itu, tetapi disebabkan kita menguji lagi ramai pesakit yang mempunyai penyakit COVID-19 ini. Jadi dalam hal tersebut, apabila Amerika Syarikat telah melakukan suatu unjuran yang memang menggerunkan, ia berdasarkan kemampuan mereka untuk menjalankan ujian terhadap penduduk mereka. Jadi sekiranya mereka menjangkakan daripada 1 juta penduduk yang diuji, mereka mendapati 15%. Jadi ini bermaksud 150,000 yang positif. Jadi seperti saya kata tadi, bilangan ini kita mesti lihat dalam konteksnya. Berapa ujian yang kita lakukan, berapa besar penduduk yang perlu menjalani ujian tersebut. Dan sama ada ia boleh dibandingkan secara terus atau kita perlu mengambil kira faktor-faktor yang lain seperti beberapa ujian mengikut kepadatan penduduk. Okey, Prof. Kalau pengalaman Itali pada ketika ini, pihak berkuasa mereka mengatakan bahawa ada beberapa perkara yang perlu diperjelaskan kepada dunia mengapa fatalities ataupun unjuran angka kematian itu begitu tinggi. Antara faktornya yang begitu ketara adalah populasi mereka yang tua ini begitu tinggi di negara Itali. Keduanya dikatakan metodologi ujian itu tidak berapa jelas. Adakah ia benar-benar menggambarkan apa yang berlaku di bawah ataupun angka itu memberi gambaran sebenarnya ataupun tidak, itu tidak dapat diberikan angka yang tepat oleh Kementerian Kesihatan mereka. Dan ujian yang ketika ini dilakukan hanya berlaku kepada mereka yang mempunyai gejala ataupun simptom yang sudah pun teruk. Jadi nampak itu menjadi perdebatan di Itali dan juga di negara Sepanyol kalau boleh kita buat pembandingan. Bagi negara kita supaya kita tidak terjebak ke arah itu, apa yang wajar lagi kita lakukan selain apa yang dikatakan awal tadi oleh Prof tadi? Okey, sekiranya kita mempunyai kemampuan, maka kita perlu menjalankan ujian yang dipanggil ujian prevalence terhadap masyarakat umum ataupun komuniti untuk mengetahui berapa bilangan pesakit yang sebelum mempunyai gejala sudah ada mempunyai penyakit COVID-19 tersebut. Jadi ini akan memberi gambaran yang lebih jelas dan lebih tepat tentang prevalence ataupun berapa kadar jangkitan dalam masyarakat. Dan bukannya hanya orang yang mempunyai gejala yang kita uji. Jadi pendekatan Itali ini, saya tidak boleh katakan sama ada ia baik untuk Itali ataupun tidak baik untuk Itali, tetapi telah digunakan di negara China juga. Ini disebabkan peningkatan kes yang begitu banyak sekali. Jadi mereka hanya menguji orang yang ada gejala. Betul. Dan tidak menguji orang yang tidak menunjuk gejala apa-apa. Okey. Bagi kes kematian ataupun kes kronik yang dilaporkan, walaupun angkanya masih rendah di negara kita, tetapi antara isu yang sering kali diangkat oleh Kementerian Kesihatan, mereka yang sudah pun berumur, iaitu 60 tahun ke atas, lebih kurang 60%. 60% ke atas juga mereka yang ada penyakit kronik yang lain seperti diabetes,
lemah jantung, darah tinggi dan seumpamanya. Dan juga yang agak merisaukan saya apabila dikatakan kita mendapat mereka ataupun menerima mereka di ketika yang lambat. Mereka lambat menerima rawatan ataupun dirujuk kepada pihak Kementerian Kesihatan di hospital dan klinik dan seumpamanya. Apa yang boleh kita lakukan lagi supaya kita dapat menghindarkan ataupun mengurangkan lagi kadar kematian ataupun mereka yang begitu terdedah, begitu vulnerable dengan COVID-19 ini, supaya mereka tidak tergolong dalam golongan ini. Apa yang boleh kita lakukan dari peringkat akar umbi dalam MCO ini, begitu juga dari jejak sosial kita, dan juga untuk kita melakukan isolasi yang lebih ketat kepada mereka-mereka yang begitu terdedah, terutamanya kelompok warga tua dan ada penyakit kronik ini, Prof. Okey. Saya ada satu cadangan. Saya tidak tahulah sama ada cadangan ini boleh dilakukan atau tidak. Iaitu menyusun satu strategi di mana kita meletak klinik khas yang dipanggil klinik demam atau fever clinics. Jadi dilepasi hotspot yang tertentu, kita lakukan saringan terhadap sesiapa sahaja yang mempunyai gejala walaupun sedikit, batuk sedikit, demam sedikit dan sebagainya. Dan kita lakukan ini dan beri percuma untuk semua orang. Dan dengan demikian, kita boleh memastikan bahawa orang tersebut tidak pergi ke hospital ataupun ke klinik kesihatan apabila mereka mengalami gejala yang teruk sekali. Jadi kita nak orang ni sebelum mereka mempunyai gejala yang teruk telah diperiksa dan disaring dan diuji untuk virus COVID-19 ini. Menarik. Teruskan, Prof. Teruskan. Jadi saya tidak pasti sama ada Kementerian Kesihatan akan menyambut cadangan saya ini. Tapi ini adalah satu cadangan yang saya rasa perlu diberi pertimbangan. Terutama sekali di kawasan panas ni, di kawasan hotspot. Sebab saya tidak nampak cara lain untuk mengenal pasti orang yang mempunyai penyakit dengan lebih cepat lagi, kecuali dengan memberi mereka peluang untuk pergi ke klinik tanpa ada kes-kes lain yang akan menyukarkan kehadiran mereka di klinik tersebut. Menarik, itu cadangan yang begitu proaktif, iaitu hospital demam, fever hospital yang wajar dibina ataupun fever clinic dilakukan di kawasan hotspot. Berkaitan dengan hotspot, nampaknya kita sudah masuk satu langkah yang lebih terperinci dalam PKP ataupun MCO ini yang dipanggil Perintah Kawalan Pergerakan yang Diperketatkan ataupun PKPD, terutamanya dua negeri yang sudah pun ada, yang terkini di Batu 21 dan juga Batu 24 Hulu Langat, di Sungai Lui Hulu Langat. Sebelum ini di Sempang Renggam. Jadi selain daripada mengetatkan pergerakan keluar dan masuk, itu tidak dapat dilakukan. Mereka hanya tinggal di rumah, melakukan saringan yang lebih ketat, iaitu contact tracing dan juga jejak kontak ini kepada mereka yang bergejala. Jadi bagi kawasan hotspot yang dikatakan mempunyai positif yang tinggi, yang dikategorikan 41 kes ke atas, apa yang lagi yang boleh kita lakukan, Prof? Okey, ini pun satu cadangan yang saya rasa saya tak pastilah sama ada boleh dilakukan atau tidak. Iaitu kalau kita lakukan saringan dari rumah ke rumah untuk memastikan bahawa sesiapa sahaja yang ingin mengetahui status mereka, kita lakukan saringan, kita menggunakan swab ataupun mengambil sampel daripada sebahagian hidung dan dalam bahagian kerongkong. Jadi ini memastikan bahawa kita boleh mengenal pasti kes itu pada peringkat lebih awal lagi sebelum mereka menunjuk apa-apa gejala pun. Dan untuk mereka yang tidak ada gejala langsung dan nampak sihat, yang itu kes yang dipanggil tanpa simptom ataupun tanpa gejala, mungkin boleh dipantau menggunakan app ataupun telefon di mana kita boleh mengetahui status mereka. Jadi lagi yang cadangan yang saya utarakan ini bukanlah satu cadangan yang senang untuk dilakukan. Saya pun sedar masalah logistik yang mungkin akan timbul.
disebabkan perlunya tenaga manusia yang ramai untuk mengambil sampel dan beban kepada makmal pun akan meningkat dan sebagainya. Tapi sekiranya ia dilakukan pada satu hotspot yang nyata ataupun titik panas yang nyata, kita boleh menyaring kes-kes ini dengan lebih awal dan merawat mereka dengan lebih awal. Orang ramai sendiri, publik sendiri yang sudah pun berada di kawasan hotspot ataupun titik panas. Apa yang boleh kita lakukan, Prof? Walaupun kita tahu kawasan-kawasan ini kebanyakannya kawasan bandar, mereka tergolong kebanyakannya, ada sebahagiannya dalam perkhidmatan yang penting, essential service itu, dan menyebabkan mereka berulang-alik di kawasan rumah dan juga kawasan kerja. Begitu juga mereka akan keluar untuk mendapatkan keperluan harian. Jadi, apa yang boleh kita lakukan? Saya tidak pasti apa lagi yang boleh kita lakukan. Kecuali kalau kita lakukan seperti yang saya kata tadi lah. Kita set up, kita gunakan klinik demam ataupun fever clinic. Kita gunakan kaedah saringan dari rumah ke rumah. Jadi, satu lagi cadangan yang mungkin dirasakan radikal dan perlu pertimbangan sebabkan ia memang radikal adalah sekiranya terdapat rawatan awal yang boleh kita gunakan, yang selamat dan tidak menjejaskan kesihatan dari segi lain, maka rawatan tersebut perlu dilakukan dengan lebih awal. Saya tidak bercakap tentang vaksin sebab pembangunan vaksin ini merupakan satu proses yang agak lama dan saya rasa tidak ada vaksin yang akan diluluskan untuk kegunaan penduduk secara meluas dalam masa kurang daripada 6 bulan. Mungkin 6 hingga 12 bulan yang akan datang. Jadi bukan saya bercakap tentang vaksin, tetapi rawatan menggunakan ubat-ubat yang sekiranya dibuktikan selamat dan dibuktikan berkesan terhadap COVID-19. Tapi digunakan pada peringkat awal sebelum mereka dimasukkan ke hospital. Jadi sama ada ini adalah satu cadangan yang orang kata boleh diambil kira atau tidak, itu bergantung kepada muafakat antara pakar-pakar yang merawat penyakit tersebut. Dari aspek vaksin dan juga rawatan itu yang dijelaskan oleh Kementerian Kesihatan, mereka juga ada menggunakan terapi atau perawatan daripada ubat anti malaria seperti lopinavir dan juga ritonavir, iaitu ubat chloroquine yang pakai untuk anti malaria itu. Adakah sudah terbukti boleh diberikan sedikit ataupun diberikan rawatan kepada pesakit-pesakit COVID-19 dan juga yang pakai oleh kementerian pada ketika ini ada juga yang sudah pun disahkan oleh Ketua Pengarah semalam? Saya telah meneliti balik penerbitan di mana ubat-ubat tersebut telah digunakan dalam negara-negara yang tertentu lah. Misalnya di Perancis, di negara China dan sebagainya. Dan malangnya saya tidak nampak ada keputusan ataupun rumusan yang jelas tentang penggunaan ubat-ubat tersebut. Walaupun ada peringkat awalnya, ubat chloroquine dan hidroksikloroquine telah dikatakan memberi manfaat pada pesakit-pesakit, tapi ini mungkin tidak mengikut piawaian ujian klinikal yang ketat dan masih boleh dipertikaikan lagi. Namun begitu, saya rasa Kementerian Kesihatan sedang meneliti dan mempertimbangkan penggunaan setengah-setengah ubat antiviral ini, dan saya
fahamkan bahawa Kementerian Kesihatan juga akan mengambil bahagian dalam ujian klinikal skala besar yang dianjurkan untuk satu atau dua ubat antiviral yang telah disyorkan. Jadi kita hanya boleh lihat dan tunggu dan berharap bahawa ubat-ubat ini terbukti baik dan berkesan dan selamat untuk digunakan. Jadi waktu ini saya rasa terlalu awal untuk saya mengulas tentang ubat-ubat tersebut. Okey Prof, yang dikatakan pandemik wabak COVID-19 ini sudah pun memasuki generasi keempat dan juga generasi kelima. Maksudnya kita sudah pun melepasi fasa kluster besar seperti Seri Petaling dan juga gelombang pertama. Jadi apa yang perlu kita fahami, terutamanya masyarakat awam di luar sana, maka apa yang perlu kita ketahui dan langkah-langkah pencegahan lebih berdisiplin dalam masa sekarang dan juga minggu-minggu akan datang supaya kita tidak dijangkiti wabak COVID-19 ini, Prof? Tempoh inkubasi virus ini adalah pendek dan ia berbeza-beza di antara satu pesakit dengan pesakit yang lain. Begitu juga selang generasi virus ini adalah pendek dan dikira selang generasi mungkin antara beberapa hari ataupun sehingga seminggu saja. Jadi ini bermaksud virus ini boleh berjangkit atau menular dari satu generasi ke satu generasi dalam masa yang amat pendek sekali. Sebelum pesakit itu mungkin boleh menunjukkan gejala-gejala yang jelas, misalnya batuk yang kuat dan sebagainya. Jadi ini bermaksud setiap orang perlu mengambil langkah-langkah pencegahan yang baik dan menjaga kesihatan mereka masing-masing. Penjarakan sosial perlu diteruskan disebabkan kita tidak tahu berapa lama wabak ini akan menular di negara kita. Kemungkinan lebih daripada tempoh perintah kawalan pergerakan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Jadi saya rasa tidak ada langkah lain yang dapat kita lakukan selain daripada menjaga kesihatan, menggunakan topeng muka sekiranya ada topeng muka, membasuh tangan menggunakan sanitizer, sabun dan air juga sekiranya tidak ada sanitizer, dan memastikan bahawa kita tidak keluar dan mendapat jangkitan daripada orang lain atau menjangkiti orang lain kiranya kita mempunyai penyakit tersebut tetapi tidak sedar kita mempunyai penyakit tersebut. Dan keadaan ini saya rasa akan berterusan untuk beberapa bulan. Ini bukanlah sesuatu penyakit yang akan hilang dengan begitu cepat sekali. Kita pun lihat bagaimana negara China mengambil masa sekurang-kurangnya 2 hingga 3 bulan untuk mengurangkan sekatan mereka terhadap penduduk mereka, sekatan pergerakan. Jadi Prof masih yakin kita akan terus berada dalam keadaan sebegini 6 minggu ataupun lebih? Jangkaan saya dan pasukan epidemiologi yang diketuai oleh saya, perintah kawalan pergerakan mungkin perlu dilanjutkan. Jadi waktu ini masih lagi pendapat yang ada pada kami. Dan kami sekarang tengah berusaha untuk menentukan sama ada jangkitan ini ada tak nampak tanda-tanda di mana ia berkurang atau tidak berkurang. Itu berdasarkan angka data yang dikumpulkan oleh doktor dan juga rakan-rakan epidemiologi yang lain? Ya. Jadi waktu ini kami telah ditugaskan untuk menganalisa angka-angka yang diberi oleh Kementerian Kesihatan melalui satu kerjasama di antara Kementerian Kesihatan, Kementerian Pengajian Tinggi dan juga MOSTI, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Dan
kami tengah menganalisa angka-angka ini dan beberapa data yang baru telah diterima dan diharapkan dalam beberapa hari kami boleh membuat kesimpulan yang boleh kami sampaikan kepada pihak-pihak yang berkuasa lah, yang menentukan bila perintah kawalan pergerakan ini boleh tamat ataupun perlu diteruskan lagi. Okey, terima kasih Datuk Profesor Dr. Awang Bulgibah Awang Mahmud, pakar epidemiologi kita dan juga dari Universiti Melaya. Banyak perkongsian pencerahan tentang COVID-19 yang terkini yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Teruskan bersama kami di Esrawani kerana penjelasan sains dan teknologi ini penting untuk kita memastikan kita sentiasa berada di tahap tertinggi untuk mencegah dan menghindari diri kita, keluarga kita dari COVID-19 ini. Duduklah di rumah, buatlah apa yang perlu, yang lebih positif untuk memastikan kita dapat mengurangkan ataupun mendatarkan lengkok pandemik COVID-19 ini. Sekian saja kami dari studio satelit kami di World Trade Center Kuala Lumpur. InsyaAllah kita jumpa lagi.